Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Kalau Tuhan hati mulia, bantu kami dengan rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mula lewat sikit di Ipoh hujan selebat-lebatnya. Hampir 2 jam tuan-tuan, daripada lepas Jumaat tadi sampailah 5 minit tadi. Alhamdulillah, Allah bagi hujan betul-betul. Selepas berapa lama tak hujan, berapa lama tak hujan, alhamdulillah Allah bagi sungguh rezeki hari Jumaat, berkat hari Jumaat tuan-tuan. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bernafaslah ikan-ikan di dalam sungai, pokok-pokok dapat bernafas dengan segar, kita juga dapat cuaca yang dingin sejuk, kerana hujan itu merupakan rahmat. Wa anzalna minas samai ma'ah liyutahhirakum bih, supaya kita rasa bersih dengan air hujan ini, menyucikan kita, menghilangkan penyakit-penyakit kita. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, saya mulakan program kita pada malam ini dengan pada malam pula, silap, pada petang ni, dengan lagu daripada cerita Tiga Abdul. Tolong kami, kan. Jadi dalam lagu tu kita lihat tentang Haji Bakhil berlakon sebagai guru kepada anak-anak yatim, minta bantuan derma untuk pembangunan anak-anak yatim dia. Dan P. Ramlee bertanya, Tuan Syekh, apakah yang Tuan Syekh hajatkan? Saya menjaga anak-anak yatim. Tuan ingat cerita tu? Kebetulan bapa mertua saya membayar zakat. Inilah, ambillah, kata dia. Anak-anak semua, inilah rumah kita yang baru. Tuan-tuan, amboi, senang-senang kau peraih harta pak mentua kau, ya. Kawan dia dengan penasihat 25%, duduk dalam kedai, duduk tepuk dai macam ni lah, apa balak bolak nak sampai lepas ni. Kita lihat di sini tuan-tuan, ada satu orang yang meminta-minta, dan ada segolongan pula yang suka memberi, ada segolongan pula yang tidak mau memberi. Jadi macam mana cerita ni tuan-tuan? Ada orang yang susah, dia tak suka minta, dia diam macam, dia malu nak minta. Ada yang meminta. Jadi insya-Allah pada petang ni kita nak bercakap tentang salah ke ada harta. Sebab itu kita lihat di sini. Yang pertama, harta bukanlah dicela sebagai secara mutlak. Harta bukanlah dicela secara mutlak, tidak. Melainkan dia dicela jika kita lalai dengan harta. Jika harta melalaikan kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu ujian pada kamu. Tak salah kita ada harta. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 5, allati ja'alallahu lakum qiyamah. Dialah yang menjadikan kepada kamu, yakni Allah menjadikan kepada kamu harta sebagai pokok kehidupan. Jadi kalau Allah yang menjadikan dia dan sebagai pokok kehidupan, memang tuan-tuan, apa benda di dalam dunia ni yang tak memerlukan kepada harta? Baju yang saya pakai ni, nak beli kena pakai duit. Rumah kena pakai duit. Tanah kena pakai duit. Buat ibadat haji umrah pakai duit. Nak buka puasa pun beli barang pakai duit.
Buat masjid pakai duit, kapet pakai duit, bayar bil elektrik, bil air pakai duit. Jadi kalau ada orang yang membenci harta, persoalan dia apa akan jadi pada kehidupan dia? Nak buat korban ni pun kita ada duit. Sebab tu tuan-tuan, kita bercakap tentang kembara korban. Ya, banyak ada orang yang telefon Hajah Rosnah, ya, 0134331918 berkenaan dengan kembara korban 1001 asnaf. Saya bila tengok Facebook Yayasan Budi Ehsan Malaysia ni, tuan-tuan boleh buka Yayasan Budi Ehsan Malaysia punya Facebook, macam mana mereka menghantar bantuan, misi bantuan kembara korban di Nigeria, di Chad, di Afrika, di negara-negara Kemboja dan sebagainya. Begitu juga di dalam negara kita, banyaknya bantuan yang mereka sampaikan, peruntukan yang begitu besar dilaburkan, diberikan. Jadi tuan-tuan boleh bersama dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia untuk membuat korban di sana, bersama dengan kami juga di Pusat Pendidikan Al-Barakah ni. Jadi tuan-tuan boleh hubungi nombor telefon di bawah ni, tuan-tuan hubungi. Kalau nak buat korban pun kena pakai duit. Lembu sekarang bukan macam harga dulu, zaman kita dulu 1,500, bukan 1,500, bukan dapat 1,500 ekor, bukan, dulu 1,500 ringgit seekor. Sekarang tak dapat. Kambing 1,000 sekarang ni. Jadi bukanlah harta itu dicela secara mutlak. Dia dicela bila kita ni jadi sombong, sampai lupa agama, lupa akhirat. Yang tu baru dicela. Tetapi kalau harta yang boleh menolong untuk berbuat ibadah, itu dipuji, disuruh pun tuan-tuan. Bayangkan berapa banyak pahala kita dapat dengan sebab bayar zakat. Saya kata semalam dengan Pusat Pungutan Zakat, semalam live tengah hari semalam, saya kata bila datang bulan Ramadan ni saya seronok. Bukan seronok nak puasa saya, sebab saya kata bulan Ramadan adalah bulan untuk membayar zakat. Seronok kan. Tapi sayang kan, zakat jelah tahun ini mungkin berkurang sikit lah kita punya ekonomi kita kan. Tak apa, tak ada masalah. Tapi rasa keseronokan untuk membayar zakat. Bayangkan kalau kita tak ada harta, macam mana kita nak bayar zakat? Tak puas tuan-tuan tahu. Orang kalau kita bayar zakat tu rasa macam, ya Allah, harta aku bersihkan, membersihkan harta kita, hak orang lain telah kita berikan. Kita rasa puas. Macam kita semayang, macam tadi kita semayang Jumaat, lepas semayang tu rasa puas sangat. Macam kak-kak lah habis umrah rasa puas. Kalau kita berhabis haji tu rasa puas sangat. Ini keseronokan yang kita dapat bila kita buat ibadat. Jadi kita ucapkan kepada semua yang WhatsApp lah dah, yang komen kita ni, Skome Yani, tak ada hujan, alhamdulillah kat sini tak ada hujan, cerah saja, kami hujan lebat, alhamdulillah, syukur. Salmi, waalaikumsalam. Soltuno Saleh, terima kasih. Khariah Abdul Rahman, Atiqah Zawawi, terima kasih pada semua yang bersama kita. Baik, kemudian satu lagi tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Apa kata Nabi? Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta ialah harta yang berada pada tangan orang-orang soleh. Allahu Akbar. Harta yang terbaik ni siapa dia? Harta yang berada pada tangan orang-orang soleh. Subhanallah. Bila orang soleh kaya, bila orang soleh banyak duit, berapa banyak zakat dia akan bayar? Berapa banyak orang bantu? Dia bantu orang. Kita tengok dalam Malaysia kita ni ada ustaz bagus, ustaz ni. Satu Malaysia dia jalan tuan-tuan dengan trailer, dengan kapal terbang, dia bagi bantuan. Dia ada duit. Dengan kapal terbang. Masya Allah, pergi hantar satu negeri. Rumah terbakar dia buat baru. Kereta tak ada, dia beli baru. Masya Allah.
tab tak ada, dia beli tab. Budak-budak nak belajar. Allah. Hoi, tercengang kita tuan-tuan. Rumah sewa tak ada, dia carikan rumah sewa. Nak makan tak ada, dia hantar makanan. Bukan setakat orang tak ada makanan, zoo pun tak ada, dengan zoo pun dia pergi hantar makanan. Nampak tak hadis Nabi sebut? Ni'mal mal as-salih lil mar'i salih. Harta yang paling bagus ialah harta yang jatuh pada tangan orang soleh. Dia kembangkan lagi harta tu. Alhamdulillah. Cuma ada orang kata lah, yalah macam nunjuk-nunjuk, itu bukan masalah kita lah tuan-tuan. Itu hati kita, tak boleh nilai hati orang, lantak dia hati dia. Tapi yang penting kita nak nampakkan hadis ni mengatakan bahawa kalau kita soleh, harta pula ada pada orang yang soleh, alhamdulillah manfaatnya berkembang biak. Sebab itulah saya tak kata saya soleh tuan-tuan, tapi harta, pendapatan kita, apa yang kita dapat ni tuan-tuan, kita bantu orang. Bila kita bantu tu tuan-tuan, kita rasa seronok. Macam tuan-tuan buat korban ni lah, macam kita buat korban ni, kita ada harta, tuan-tuan pula orang baik, tuan-tuan ambil satu bahagian. Kalau tak nak ambil seekor lah, ambil satu bahagian. Bayangkan tuan-tuan, bahagian tu dapat dirasa kepada orang yang tak pernah makan daging seumur hidup, orang yang miskin. Apa dia rasa? Dia doa kita. Saya duk tengok dalam apa nama TV Nigeria buat apa nama liputan tentang Yayasan Budi Ehsan ni hantar lembu. TV datang buat, tengok orang-orang Nigeria duk doa ni, murah rezeki lah, seronok tuan. Yang rumah cantik-cantik, tengok hak miskin ni rumah dalam kotak. Kita dapat harta sikit, RM390 sehari 2 kupang simpan, sehari 20 sen simpan, cukup setahun buat korban. Allahu Akbar tuan-tuan. Tu sebaik-baik harta. Tu yang cuba kita buat di Al-Barakah ni. Terima kasihlah pada Yayasan Budi Ehsan, mereka pun tolong kami di sini tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Kadang dapat pakaian, kadang dapat beg, makanan, dapat sikit bantuan. Alhamdulillah. Syukur tuan-tuan. Syukur sangat-sangat. Bila orang soleh dapat harta, harta tu akan dibelanjakan pada jalan yang soleh. Sebab tu satu hari Nabi SAW berdoa. Abu Hurairah berkata, satu hari Nabi berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad fid dunya kafafan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad bekalan di dunia dengan sesuatu yang mencukupi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui doa ni Rasulullah SAW menunjukkan bahawa orang yang berakal sepatutnya tidak memenatkan diri dia untuk mencari harta lebih daripada keperluan, kerana tidak ada kebaikan pada benda itu. Sebab itu Imam Syafi'i menyebutkan dalam satu kata Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kata dia, jika kamu mempunyai jiwa yang qanaah, maka kamu dan raja dunia sama sahaja. Kalau kita mempunyai jiwa yang qanaah, dalam dunia ni kita dengan raja sama. Kita seronok, lapang hati tuan-tuan. Ni lapang hati sebab menikah dua. Lain. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia anak yang empunya. Itu lain. Kita nak cerita tentang lapang hati. Lapang hati tuan-tuan ialah merasakan mencukupi dengan apa yang kita ada. Subhanallah, kita dah baca 2-3 hadis Nabi berkenaan dengan harta, sedikit tentang harta. Sebab kadang-kadang kita menganggap bahawa harta tidak penting. Harta penting. Dalil surah An-Nisa ayat 5. Yang kedua, harta itu kalau jatuh kepada tangan orang soleh,
itulah sebaik-sebaik harta. Jadi baik orang lain akan dapat merasa nikmatnya. Hadis kedua. Kemudian Nabi berdoa pula supaya kita ni taklah melampau-lampau di dalam mengerebut, mencari harta sampai menipu orang, kelentong orang, scam orang. Apa ni? Ataupun yang mencari harta terlalu banyak sampai langsung tak peduli orang, tak peduli agama, dah nak mati baru cari agama. Ni jaga ni, berhati-hati ni tuan-tuan. Okey. Kemudian saya minta perhatian PA Diuk, sila PM saya kerana saya ini menggunakan khidmat Diuk. Adi Mas Supono. Dahsyat. Okey. Jadi kita ada nombor PA, buka laman web, buka Facebook. Buka Facebook tu tuan-tuan, ada nama PA saya, tertera nombor dia di atas untuk dihubungi, insya-Allah. Ustaz, ibu tunggal wajib bayar zakat fitrah tak? Macam-macam pendapat saya dapat, tapi selama ni memang bayar zakat fitrah setiap kali. Bukan masalah ibu tunggal tak tunggal, masalahnya dia ni mampu ke tidak. Berapa banyak ibu tunggal kaya, kenalah bayar zakat, kan? Kenalah bayar zakat. Bukanlah tak tunggal. Kamu tu kaya ke tidak? Kan? Bukan maknanya ibu tunggal tak bayar zakat. Ibu tunggal gaji 10,000. Kena tengok tu, tengok susah ke senang hidup. Baik, kemudian Aznan Suhaimi, duit ke WSP nak keluar ni perlu bayar zakat dah. Semalam saya dah jawab, duit tu dah terkumpul lama, dah lebih daripada nisab dah lama. Cuma dulu kita tak bayar sebab bukan hak kita yang mutlak. Bukan senang-senang boleh buat keluar duit WSP. Sebab tu kita tak keluar. Sekarang bila duit WSP tu dah boleh dapat, keluarkanlah zakat. Keluarkan zakat, insya-Allah. Aznan Suhaimi. Fadli Maksyah, jangan berlebih-lebih, jangan terlalu gairah. Yang ni pun menunjuk sana, menunjuk sini. Tahulah kau berharta, janganlah nunjuk-nunjuk. Aduh. Ustaz, duit gratuiti bila bersara wajib tak zakat ke nak tunggu setahun bila dah cukup haul? Dan ini duit yang terkumpul dah lama tu. Ya, dah lama macam duit kedua SP, memang dah lama terkumpul. Bila kita buat keluar 20% ke 30% ke ataupun 100% boleh buat keluar semua, bayarlah zakat. Jadi duit gratuiti ni, duit ni terkumpul lama ke, jumlahnya kita tahu ke tidak? Itu jawab soalan tu, sebab saya pun tak tahu gratuiti ni kan. Baik, kemudian Siti Arija, sudah terlalu sibuk sangat cari harta sampai tak sempat nak berdiri solat, duduk berdoa, rugi tu. Itu kata Arijah Wardati. Baik, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya doa untuk halau semut. Semut terlampau banyak kat rumah, habis semua makanan dalam peti air semut masuk. Woi, dahsyat loh. Semut panas gamaknya Ustaz. Tak ada ke doa-doa yang boleh diamalkan? Masya-Allah. Kalau dah masuk dalam peti air, kira hebat benar semut ni. Selalu semut tempat-tempat sejuk macam tu, dia pun dia tak pakai baju sejuk, dia tak tahan. Kalau boleh masuk dalam peti sejuk ni, kira hebat ni Mas Atiqah Khalid ni. Okey, yang pertama sekali, bila ada semut, anak-anak tak datang. Itu nombor satu. Bila ada semut, anak-anak kalah. Jadi jangan kita marah pada semut pula. Semut tu dia halau anak-anak. Setengah orang bila dia benci pada semut, dia bakar semut. Dia bakar je. Astagfirullahalazim. Mampus segala semut. Tak lama lepas tu anak-anak datang, rumah dia pula mampus tuan. Jadi anak-anak itu takut berlawan dengan semut, dia lari. Yang kedua, janganlah membakar. Kita tidak ada hak nak bakar semut. Nak menghalau dia boleh. Kita buburlah ubat gegat ke ataupun ubat semut ke, silakan. Janganlah kita pergi bakar dia, bunuh dia pula. Okey, ni yang tak mau ni.
cari jalan yang lain. Kalau kata tak nak semut datang, ada ubat semut. Yang dia tak suka bau tu, dia lari tempat lain. Okey. Yang ketiga, dah tahu semut tu banyak dalam rumah kita, elakkanlah daripada letak makanan-makanan secara terbuka dan sebagainya. Ya, gunakan pendekatan biasa, ya, bersih, kemas, insya-Allah semut tak hinggap, tak datang ke tempat itu, tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Cik Jah petang-petang Jumaat ni cerita tentang harta. Alhamdulillah, tuan-tuan kan. Aku orang kalau aku kaya, kalau aku kaya. Saya teringat, tuan-tuan, lagu Jamal Abdillah. Kalau aku diberi harta kemewahan, mereka yang tak berdaya tak ku lupakan. Itu lagu Jamal Abdillah. Ada satu lagu kaya kan. Salam Ustaz, kalau kita kurang pendapatan, wajib bayar zakat atau wajib terima zakat? Yang menentukan kita ni berhak atau tidak berhak menerima zakat, salah satunya mesti termasuk di dalam 8 asnaf. Kita tak boleh nak meletakkan aku pun nak terima zakat juga, sedangkan kita tidak termasuk di dalam 8 kumpulan yang berhak menerima zakat tu. Aznan Suhaimi. Jadi satu. Yang kedua, kalau kita tanyalah kepada bahagian zakat, kedudukan kita ni layak ataupun tidak untuk menerima zakat. Ya, kadang-kadang kita rasa kita layak terima zakat, tapi kita ada rumah 2 buah kan, motor 2 buah. Tapi kita kata aku susah, motor 2 biji, kereta 1 biji, susah tak mana. Itu kena biarlah pergi ke Jabat Agama, bagi tahu saya susah, saya nak dapat zakat. Biar dia mau siasat kita, adakah kita layak dapat zakat ataupun tidak. Baik, ada lagi soalan. Hasan Al-Banjari, orang TM Jelapang semua kirim salam. Waalaikumsalam. Tim TM Jelapang, terima kasih. Ustaz, paksa orang yang berkemampuan buat sedekah okey ke? Benda sunat mana boleh paksa kan? Terpulanglah, kita cuma mengajak. Kalau dia tak nak kata apa, rugilah. Kalau diajak ditolak, kalau diajak dimarah, rugi, tuan-tuan. Ya, nanti kita baca pula cerita bab kedekut ni. Zainal nak tanya sikit Ustaz. Ustaz, bila tunjuk kat orang kekayaan kita, orang akan hormat walaupun PL, na'uzubillah. Selalunya gitulah. Manusia dia nampak pada kesenangan, nampak pada harta, datanglah penghormatan. Sebab tu orang terpaksa menunjukkan kehebatan harta dan sebagainya, sebab dia nak penghormatan. Tapi penghormatan tu plastik lah, tuan-tuan. Kita nak penghormatan yang datang daripada Allah, kasih sayang, darjat daripada Allah, tu yang terbaik sekali. Assalamualaikum Ustaz, kalau tak bayar zakat macam mana? Kalau zakat wajib dibayar, tak bayar berdosa lah. Digabungkan ayat kan, wa aqimus solah wa atuz zakah. Ayat ni digabungkan, dirikan solat, tunaikan zakat. Maknanya kalau kita tak bayar zakat, kalau kita semayang tak bayar zakat, tak guna semayang, terapung di awang-awangan sebab zakat tak bayar. Jadi kalau kita nak diterima amalan kita, salah satunya tolong clearkan tentang zakat. Baik. Hari tu Ustaz pesan selalu baca surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ni, tuan-tuan, kelebihan dia ialah saya cuba amalkan, cicak pun jarang, tikus pun tak ada, tuan-tuan, lipas pun tak ada. Itu kalau kita selalu baca surah Al-Baqarah dalam rumah kita. Cubalah amalkan kebaikan surah Al-Baqarah. Baik. Saya letak ubat semut, dosa ke Ustaz? Saya katakan tadi, ubat semut ni kadang-kadang dia bentuk racun, mati mampus semua. Tapi kadang-kadang ubat semut dia bukannya macam racun, dia mengeluarkan bau yang semut tak nak. Semut tak suka, jadi semut lari. Yang tu okeylah, silakan. Baik, tuan-tuan, ada lagi ke? Ustaz, perihal zakat boleh ke bayar backdated yang belum dijelaskan? Yalah, kita qada balik lepas kita tak bayar.
clear lah balik insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, banyak pula hari ni soalan tentang bab zakat, tentang bab sedekah dan sebagainya. Insya-Allah kita jumpa malam ni. Kita akan sambung lagi tajuk kita pada hari ni, pada sebelah malam. InsyaAllah tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang nak berkorban, sila hubungi Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Kita korban, kita masuk awal, senang tuan-tuan, kita spare siap-siap dah duit kita untuk korban. Hubungilah Hajiah Rosnah 0134331918. Tuan-tuan boleh WhatsApp dia, ataupun tuan-tuan boleh layari Facebook mereka. InsyaAllah tuan-tuan hubungi kami dan kita sama-sama korban insya-Allah. Jumpa lagi malam nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.